jiwa dan hati saya hanya untuk bola sepak Johor Darul Takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Kita jumpa lagi dalam podcast Harimau Malaya. Yeay. Biasalah kebelakangan ni kita kerap berpodcast macam bukan apa, sebab kita pun rasa kita ada tanggungjawab juga untuk menambah ilmu juga. Bila podcast lagi banyak kita cakap, lagi banyak kita dapat ilmu. Betul Syam? Malu-malu pula. Tak ada macam-macam dia tak dia buat senang buat duit. Senang buat duit. Ya sebab teruskan. So aku banyak cakap sikit kali ni. Okay. Alright. So hari ni kita bukannya apa, sebab sesetengah orang yang minat sukan, dia ada cara untuk mengekspresikan macam mana minat dia terhadap sukan. Ada yang suka bergambar dengan tokoh-tokoh sukan, ada yang suka menulis dan melukis pun ada. Macam Abang Yus dekat tepi sana, kalau anda tak nampak tapi sebelah kita ni ada pelukis komik. Memang cantik. Okay. So macam-macam cara untuk mengekspresikan minat diorang. Hari ni kita nak cuba kupas cara penulisan sukan melalui peminat. Dari mata peminat, dari tangan peminat. Kenapa dia boleh meluangkan masa untuk menulis? Apa yang dia dapat, apa keseronokannya kita nak tahu. Kau boleh cakap pula kot. macam kau pun kau ni nak kenalkan. Cakap sikit. Tak kenalkan dulu okay. Sebab sebelum ni kau dah pergi JB. Kau tinggalkan aku. So aku tak mengenali. Okey dah aku kenal aku nak bagi dia cakap. Okey. So inilah masanya untuk kita kenalkan kepada anda sekali lagi. Tujuannya adalah sebab anda minta, kita bawakan sekali lagi kepada anda Farhan Khair ataupun FK. Yes, betul. Yes, daripada JDT Fans. Yo, apa tu? Apa tu? So FK macam mana? Sihat? Alhamdulillah. Last kita jumpa dekat Lakin Betul. First time untuk aku Untuk Isyam first time lah. Sebab kau tinggalkan aku bangkit lagi. Masa tu memang dia nak ikut. Okay. Tapi sebab tak cukup ruang kereta, kita tinggalkanlah dia sebab dia paling tak handsome. Alright. So Tak boleh jual. tak boleh jual. Perkataan yang betulnya tak boleh jual. Alright. Hari tu kita jumpa, masa tu kita baru nak start ACL. Betul. Share lah sikit sebelum kita cerita tentang penulisan tu. Lepas ACL tamat dekat Johor, dengan kemenangan yang dibanggakan oleh seluruh rakyat Malaysia, apa perasaan sebagai fans JDT? Bismillah. Sebelum apa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Aku tak semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Harimau Malaya kerana sudi jemput saya datang lagi, sudi luangkan masa untuk saya lagi. So berbalik pada soalan awal tadi bukan saya sajalah, bukan saya saja. Seluruh penyokong JDT. Kalau kita nak kata game Ulsan Hyundai tu, saya ada juga kongsi dalam penulisan saya di posting Facebook. So biar saya ceritakan apa yang jadi pada hari itulah. Kita datang dengan niat yang dalam mindset ni menyokong supaya tim tak boleh seri, tak boleh kalah. Mentaliti menang tu sentiasa ada. Kan? Mentaliti menang sentiasa ada. So kita datang ni dengan jiwa. Dan itu adalah kali pertama pasukan JDT berlawan pada waktu petang. Dalam sejarah di Stadium Sultan Ibrahim. Dan nak ditambah lagi, orang kata dugaannya adalah bulan puasa masa tu. Bulan puasa. So kita datang ni dah tak fikir dah puasa ke tak puasa, kita datang hanya untuk menyokong. Lagi 2 hari nak raya. Betul. Itu satu lagi. So, raya tu pun tak fikir lah. Hari tu saya sendiri dan saya pasti, saya yakin seluruh penyokong Johor datang dengan mood nak tengok JDT menang. Sebab apa, malam tu adalah malam kalau kata dikurniakan Tuhan dan alhamdulillah benda tu terjadi. Itu adalah momen yang paling bersejarah lah. Paling sejarah baru So kalau nak kata selepas on goal yang nampak tu, dia orang kata bila melompat tu, kalau saya sendiri, saya terduduk, air mata tu dah jatuh habis lah. Dia berguguran kan. So dah tak tengok dah apa benda tu, kita just ambil that moment untuk nangis lah. Nangis. Sebagai seorang fans, masa dah minit akhir tu kan, kita JDT perlukan kemenangan untuk layak. Masih ada hope lah masa tu, walaupun dah nak habis lah tu. Masa tu memang ngam-ngam. Macam saya sendiri, dan saya bersuara untuk semua penyokong Johor jugalah. Kami dididik oleh Duli Yang Mulia Tunku Mahkota Johor, sentiasa ada mentaliti menang. So bila mana tak tiup lagi whistle terakhir tu, kita kena percaya kepada pasukan. Maksudnya kalau untuk penyokong Manchester United, dia kata believe.
kan. Tapi di JT kita dididik dengan mentaliti menang. So Yes. bila mentaliti menang, selagi tiupan whistle terakhir tu belum berbunyi, kita kena sokong. Kita kena tunjuk sokongan kita tu. Kalau lagi eloknya dengan jiwa lah. Benda ni dah berlaku di Usang Mindai dan baru-baru ni berlaku pula di Stadium Paroi. Oh, sama, betul. Stadium Paroi. Situasi dia seolah-olah sama So ya. bila kita dah dididik, walaupun gap tu tak lama, gap raya dah seminggu 2 minggu, tapi orang kata aura Aura vibe tu tu masih lagi. ada, betul. So itu juga yang berlaku di Stadium Paroi baru-baru ni. So macam mana yang awak tengok, jarang kita nak tengok di Stadium SSI maupun di stadium mana-mana penyokong Johor ni dia balik awal. Jarang. Betul. So kenapa perkara tu berlaku adalah kami telah dididik oleh Beliau Amat Mulia Tuan Muhammad Tujuh untuk percaya pada tim dan mentaliti menang tu sentiasa ada. Dan alhamdulillah benda tu dibalas. Wow. Itu kalau anda tengok, bila kita tengok perlawanan bola macam tu lah. Ada yang bersorak, ada yang menyanyi. Itu cara dia orang expresskan dia orang punya minat, sokongan. Tapi untuk FK, dia ada satu kebolehan yang agak, pada saya dia luar biasa lah. Sebab saya tak mampu nak menulis Sama cantik dia. aku tak sih nak up status kat Facebook pun malas. Tapi hari tu aku nampak kau WhatsApp panjang tau. Kita tengah ada konflik. Okay. So FK, untuk yang mungkin ada yang tak tahu, FK dia memang rajin lah menulis apa yang dia cuba sampaikan kepada fans. Jadi apa yang dia rasa, dia suka tulis di Facebook 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 saya. Farhan Khair. Okay. Dan biasanya tulisan-tulisannya dapat sambutan, dapat like yang beratus-ratus. Okay. So kita nak ke arah itu. FK, bila FK mula menulis? Kalau nak kata sebagai seorang penyokong JDT, of course lah kami ni bermula dari tahun 2013. Betul kan? JDT wujud kan? Tapi untuk dapatkan minat terhadap kelab tu, masa tu kami baru mula dididik untuk minat. Dan 2013 ni saya cakap pasal kelab bola sepak kelas kesayangan saya ni. Bagaimana yang korang tengok up until today punya level, kita orang bukan di situ terus macam tu je. Kita orang dah menghadap beberapa banyak dugaan dah sebelum tu kan. So bila mana untuk objektif utama saya bukan seorang writer, saya bukan seorang penulis, saya bukan seorang jurnalis, saya hanya seorang penyokong. So dalam kepala otak saya ni, saya fikir satu je. Saya ada satu situasi dahulu saya fikir macam ni. Bila mana orang Malaysia ni, dia ramai minat kelab bola sepak Inggeris, kelab tak kisah liga luar mana-mana. Tapi kenapa dia orang tak pergi stadium sana? Dia orang boleh menyokong ni sepenuh hati tau. Maksudnya kalau kata aku Manchester United, kau Liverpool, kita boleh bergaduh ni. Kau boleh keluar fakta, aku boleh keluar fakta. Tapi benda tu tak berlaku di Malaysia. So bila mana JDT dia boom kan, dia tembus market tu yang tiba-tiba jadi satu fenomena. Jadi satu fenomena, saya terfikir masa tu adalah kenapa Malaysia tak boleh jadi profesional penyokong yang betul-betul die hard macam tu. So dekat sini saya ni bukanlah siapa-siapa pun. Saya hanya seorang FK lah. FK dan tak dikenali. So saya mula meluah segala jiwa tu di dalam penulisan. Kalau nak kata buat macam podcast ni, kita tak ada ruang yang betul kan. Lepas tu saya ni bukanlah boleh bercakap nak tarik minat orang. So bila mana sebuah penulisan ni, objektif utama saya adalah saya menulis, meluahkan jiwa saya terhadap kelab bola sepak kesayangan hanya untuk mendidik semua penyokong JDT. Kita give love towards the club. Pengurusan dia ada kerja dia, pemain dia ada kerja di atas padang, penyokong tunjukkan jiwa menyokong tu. So second objektif saya adalah dengan penulisan saya ingin mendidik seluruh penyokong JDT menjadi seorang penyokong profesional. Penulisan ni biasa kita luah. Bila mana saya tak boleh cakap saya hanya seorang saja yang pandai menulis. Semua orang boleh menulis. Semua orang menulis. Tapi bila kita menulis, meluahkan segala apa benda dalam minda jiwa kita ni, orang baca tu dia senang. Dia macam dia feel. Dia ada love towards the article ke macam tu kan. Tapi menulis ni dia bukan selalu boleh keluar. Menulis bukan selalu boleh. Dia macam okay, let's say masa dulu saya fikir sebelum besoknya ada game. So hari ni saya akan keluar posting. Tapi masa tu kita belum terkenal. Tapi teruskan. Apa yang konon-konon kawan-kawan dekat ke apa kan. So di situlah bermula seorang FK meluahkan isi hati di dalam Facebook. Masa awal-awal buat tu memang tak fikir kita memang sebagai fan untuk
meluahkan apa yang kita rasa. Betul. Pernah terfikir tak mungkin dulu tak terkenal macam tak ada orang nak like Ambil sangat, pot, kau ambil pot tak ada sangat. orang pot lah. Ambil pot kan. Terus bila sampai sekarang ni pernah terfikir apa yang Tak dia pernah baca terfikir. ramai dah komen baca tengok ni Memang tak ramai pernah komen. terfikir. Tak pernah terfikir dan Alhamdulillah rezeki tu datang. Bila rezeki tu datang, kita teruskan. Daripada dulu, dia macam mana tau? Menulis macam saya sendiri, menulis di Facebook ni adalah saya sendiri create content saya. Sama juga macam Harimau Belajar. Buat podcast untuk create content. Tapi dalam istilah kita create content ni, satu, kita perlu jaga adab. Dan bahasa saya perlu kontrol. Untuk kita niat mendidik ni, automatically benda tu semua datang. Tanpa mengguris. Betul. Tanpa kita tak boleh mengguris, kita tak boleh apa semua. Create content ni, benda pertama jangan give up. So itulah saya dahulu keep on posting sehingga orang kenal seorang FK yang sekarang ni. Macam tu. So jangan give up lah. Okey, tadi Afiq kata tujuan asalnya macam nak mendidik fans. Betul. Tapi FK belum mula lagi. Belum ada kat tahap sekarang. Ada terdetik tak? Tapi layak ke aku nak didik diorang? Aku ni siapa? Masa tu terfikir tak? Kalau aku tulis nanti orang kata aku palatau ke, macam faham. acah pandai pula ke. Permulaan Timbul tak keraguan tu masa nak mula-mula tu? Sebelum ni lah, seorang FK dia tak pernah menulis pasal tactical bola, tak pernah menulis pasal semalam gol referee offside ke, tak pernah menulis 90 minit tambah 10 minit boleh menang ke, tak pernah menulis macam tu. Seorang FK bukan menulis lah, kita meluahkan jiwa sebagai seorang penyokong. Kalau selalunya saya meluahkan pengalaman saya di dalam stadium. Dan baru-baru ni pengalaman yang paling menarik, saya percaya di Stadium Paro itu ada kongsikan baru ni. Tajuk penulisan saya tu musuhnya semua habis binasa. Sebab benda tu bila kita dah menang dengan Negeri Sembilan, saya bagi contoh lah, menang dengan Negeri Sembilan, the next day tu selalu main dalam fikiran saya lagu bola by Waris. Waris Negeri Sembilan tu kan. Yang hancur bodoh gai. Macam tu kan. So bila apa yang saya luah dalam artikel saya, penulisan saya tu adalah pengalaman saya waktu tu. Saya percaya penyokong Negeri Sembilan bersetuju dengan saya. Berapa lama dah diorang tak tengok Stadium Paro tu penuh. Walaupun hari tersebut angka yang keluar 22,224, tapi saya seorang penyokong yang berada di away terrace, Fanity kan, away terrace, lebih daripada tu kita orang nampak penuh, memang penuh. Betul. Dan benda tu juga saya belum dapat feel di Stadium Sultan Ibrahim yang betul-betul penuh. So itu yang saya luahkan di dalam laman Facebook saya. Maknanya perasaan seorang penyokong ni. So bila mana bukan objektif lah, kenapa saya share, bila mana di Facebook ni kita ada engagement, dia ada two way communication. Bila saya post, awak akan komen, awak akan like kan. Aku komen, bila komen, masuk pula komen, okay, thank you, share pengalaman tu. So kita yang dah luar ni, kita rasa macam, aku buat benda betul lah ni kot. So macam mana awak cakap tadi, apa yang penyebab kan. So bila reaction towards my posting tu, reaksi kepada posting saya tu, itu yang buatkan, yes, aku dah berkongsi benda yang betul. So aku perlu teruskan benda ni. Bukan kata seorang FK je yang kena share macam tu tau. Dia bila saya ada masa, saya akan scroll Facebook. So buat masa sekarang ni, bila dah orang dah selalu react apa semua kan, saya boleh nampak semua community dah mula cerita. Sebab apa, bila kita luahkan jiwa ni, kita tak ada that kind of orang kata polisi ke apa. Sebab Facebook kita nak cakap apa, cuma pertuturan tu kita kena jaga, penulisan tu kita kena jaga, kita kena jaga adab. Saya selalu berkongsi kepada semua penyokong JDT, kita penyokong profesional, kita perlu tunjukkan adab kita. Kalau kata tak ada orang start, kita kena start dulu, baru orang follow. So benda baik yang kita tunjukkan, orang akan follow. Orang nak kecam kita, orang nak lempar tahi kepada kita, kita beri bunga balik. So benda tu bila kita tunjukkan benda yang baik, contoh tauladan yang baik, saya berdoa agar semua orang akan ikutlah benda tu. Menjawab ke kau? Jawab. Yes, menjawab. Sebab tu aku sampai minum ni. Dia berat. Lagi cepat sikit masuk. Paling berat ni. Kau kena teliti satu-satu. Boleh ingat balik tak? First ever your post pasal JDT tulis apa? Revolusi Johor Darul Takzim. Okey, apa kandungan dia? Kandungan tu masa tu daripada segi mula, kalau korang masih ingat, waktu tu gambar yang saya gunakan adalah gambar Duli Ahmad Mulia Tuku Mantu Johor bersama adindanya di Stadium Lakin. Waktu Stadium Lakin belum ada apa-apa lagi. So revolusi ni, orang faham revolusi is revolution kan. Tapi revolusi waktu tu adalah hanya, bukan nak kata, kalau saya, benda tu kecil tapi dia memberi impact yang besar, which is
daripada ada Johor FA, Johor FC, dia bukan demolish lah, maknanya ditukarkan kepada sebuah pasukan JDT. Dan waktu tu orang tak faham JDT 2, JDT 3. Tapi waktu saya sendiri pun belum ada pemahaman yang sepenuhnya. Benda ni datang selepas yang kita ikuti episod JDT tu. Maksudnya after that baru kita faham JDT 2 ni adalah pasukan kedua yang bertanding di Malaysia Premier League apa semua kan. So daripada revolusi JDT ni adalah yang saya nak memberitahu, this is the time. Kalau revolusi ni berlaku daripada dulu yang Mak Menentukan Motor Johor, tapi tak ada penyokong yang menyokong, benda ni akan jadi macam sekarang. Itu question saya kepada semua orang. Dan saya juga akan beri pengalaman ini kepada semua pasukan-pasukan yang lain. Jangan terlampau jadi glory hunter. Nak jadi glory hunter ni bagus, tapi it takes time. Dia ambil masa. Kami dulu macam tu juga. Macam mana Negeri Sembilan, Petikai. Kenapa kami celebrate 1-0 tu? Tapi sebab kami dah dididik dengan mentaliti menang. Dan 3 mata tu lah benda yang berharga tau. It's not about kelab kecil pun kau nak celebrate gila bapak apa, bukan. Tapi sebab kita dah dididik macam tu. Meraihkan setiap detail dalam perjalanan bola sepak Johor Darul Takzim. So itulah revolusi bola sepak JDT. Sebelum ada JDT, FK memang dah follow dari sejak Bola sepak Johor. Lakin Tapi tak sehebat sekarang. Tapi dari situ pun sebenarnya Kita minat datang bola. semangat kuat untuk transform bila JDT dah ada. Betul. Kita letakkan seluruh jiwa kepada jiwa dan hati saya hanya untuk bola sepak Johor Darul Takzim. So melihat Kerja muka. sebab ni podcast yang paling deep. Tak pernah aku diam, aku dengar, aku fokus. Rasa macam dengar khutbah je kan. Sebab revolusi Johor ni sekarang ni dah almost 2013 kan. 2013 9 tahun kan. 9-10 tahun lah. So masa FK dah buat tu kan masih tak ada fan, masih Betul. kita buat benda hati lah. Fans tu orang akan appreciate. Baca tak baca tak apa. Tak apa, yang penting. So bila orang reply tu kita akan rasa ada orang. Betul. Ada tak maybe kecaman ke masa FK sebelum dengan dah selepas sekarang? Ada. Macam Memang ada. kau ni pun Walaupun masa dulu tak dikenali macam sekarang. Kau ni pala tahu lah. Kau ni penjilat. Contoh penjilat. Kau ni penjilat lah. Itu daripada luar JDT atau dalam JDT? Dalam JDT pun ada. JDT pun ada. Tapi macam saya ni dah dididik untuk hindarkan negativity. Kita tingkatkan positivity. So benda itulah yang orang kata kuatkan semangat saya. Tapi bila kata kita ignore, saya percaya kalau kata kita niat betul, kita buat benda yang betul, satu hari nanti kita akan dikurniakan satu rezeki yang amat besar oleh Allah SWT. So benda tu berlaku pada masa sekarang. So kecaman tu bukan kata saya nak nasihat, bukan kata saya nak sampaikan kepada penyokong JDT saja, kepada penyokong luar sekalipun. Benda ni perlu tau. Dalam bola sepak banter ni perlu. Tapi bila kita tengok bola sepak luar, banter tu dia profesional. Kan? Maknanya kelab pun kita ada main banter juga. Antara kelab-kelab bola sepak ni ada banter juga. Tapi kita hindarkan negativity tu, maksudnya elakkan daripada memaki. Kita sama bangsa. Kadang-kadang kita bersama agama. Kita keluarga Malaysia pula tu kan. So kalau kita normalisasikan makian terhadap, kerana bola sepak kot, perlu ke nak maki. Kalau kita normalisasikan tu, sekarang ni saya ambil contoh JDT. Asia dah tengok JDT. Dunia dah tengok JDT. Ya, memang betul dunia dan Asia tengah tengok kelab bola sepak JDT. Apa implikasi penyokong? Kita tengok Boys of Strait, nama dah naik. Orang Jepun puji Boys of Strait tu, menyokong seluruh jiwa kan. Benda tu dah ke sana Asia. Dunia, kalau Asia dah cover, dunia automatically akan keep eye on us lah. So kalau penyokong tak tunjukkan sikap yang baik, apa orang kata pasal kita nanti? So kalau kata orang, saya yakin kalau saya buat benda betul, penyokong-penyokong JDT lain akan bersama saya. Mereka juga ada hak untuk cakap yang kami ni penyokong profesional. Bukan saya, bukan seorang FK seorang je tak boleh buat macam tu. Kita kena bersama macam tu. Tapi saya tak percaya kalau FK kata kecaman tu FK tak terjejas lah. Mesti ada Betul. impact dia. Sebab kalau macam aku cakap betul Syam, aku walaupun sebelum join Harimau Malaya pun aku dah jauhkan diri sangat daripada join fans club punya group Facebook. Sebab terlalu banyak babi anjing, terlalu banyak. Aku tak suka. Aku jadi macam semak tau. Keindahan bola sepak tu bukan kat situ. Tapi macam FK pula menulis dan bila orang kecam, maknanya kecaman tu sendiri direct kepada FK. Betul. Okey,
tahap mana terjejas bila ada kecaman macam Dia mana? macam ni tau. Baca lah, dia Baca, baca cuma tak reply lah, baca. tak reply Dia lah. ada tukang baca, ada tukang baca. Baca reply ada. Tapi dia macam ni Reply contoh. kecaman lah, tak ada. Kalau hari ni dia bila kita nak luahkan jiwa ni, kita manusia biasa tau. Ada hari mood kita tu tengah tak sedap. Tengah tak sedap kan. Lepas tu bila nak menulis ni, kita dah all out kan segala benda di minda ni, hati ni kita all out in penulisan. Datang pula seorang pelatau. Pelatau cakap, kau ni asyik cerita pasal JDT je. Kau ada JDT bayang kau ke? Contoh macam tu kan. Benda tu yes, dia touch. Dia mengguris jugalah hati. Kita kena jujur. Dia mengguris hati. Tapi apa yang saya lakukan adalah hari ni aku tinggalkan dulu sosial media. Aku ada benda lain yang nak buat ni. Kan? So daripada aku layan sangat. Kalau saya layan sangat sosial media ni, saya jadi hamba kepada sosial media. Maknanya besok aku kena cerita pasal JDT lagi ni. So kita ni ada life kita sendiri tau. Kita buat ni ikhlas. So bila macam awak cakap tadi nak counter back tu, I just leave it. Hindarkanlah benda macam tu. Tapi reply tetap reply. Dari segi reply tu, bila mood kita tengah elok, orang kata masa dah mental tak down tu apa, baru kita boleh keluarkan perkataan-perkataan yang tak apa. Kalau awak tak nak sokong JDT tak apa. Satu hari ni saya akan pasti awak akan sokong JDT. Sebab bila panas, tambah dengan panas, dia jadi lain. Macam kita lah, kita ni masa mula-mula dulu tengok kita bila kena kecam. Menangis ni. Menangis ni. Awak sampai nangis sampai syak mandi tu. Memang kalau kena kecam memang itu dah jadi lumrah Dia lah. sebenarnya saya ambil positif. Okay, kalau macam page Harimau Melaya kena kecam, ramai ni kecam masuk. Bila orang bagi attention kat Harimau Melaya, automatically korang akan dapat that attention. Ya, betul. Kalau diorang tak kecam, diorang tak ambil pot pasal Harimau Melaya, korang dapat attention. Tak dapat attention tu. So kadang-kadang ada bagus kecaman tu. Tapi kalau kata dia depends on kita nak layan atau tak layan. Tapi kalau tak ada orang ambil pot, kita pun tak glamour. Macam tu lah. Tapi FK bayangkan ya, ada satu komen tu dia cakap dia ni macam Jimmy Neutron. Ada sikit lah. Terjejas dia. Mood dalam story lah. Okay. Start 2013 menulis. Berapa tahun yang FK rasa penulisan tu dah mula dapat perhatian? Betul-betul dapat perhatian. Waktu itu 2019. Okay. Saya tapi 2019 tu betul-betul bom lah. Maknanya dapat perhatian mula-mula sekali waktu saya berkongsikan pengalaman saya ke Kashima Antlers. Waktu tu first time JDT main grouping ACL. Bukan biasa-biasa, luar negara sampai ke Jepun tetap support. Jadi ada sebab tu penulisan FK tu ada nilai. Okay, ceritakan. Waktu tu di Kashima Antlers, kita sedia maklum, stadium Kashima Antlers tu adalah salah satu stadium bola sepak World Cup Jepun Korea dulu kan. So sepanjang saya berada di sini tolak waktu pergi balik tu adalah dalam 8 hari di Jepun, di Kashima. Waktu saya pergi Kashima, saya pergi Tokyo dan saya pergi Narita. So bila ada bola sepak, tagline saya, ada satu tagline yang saya kongsikan, tagline kawan saya ni, bola sepak bawa aku lihat dunia. Nice. Itu sebagai penyokong kita punya tagline macam tu. So bila mana ada peluang untuk tonton JDT di luar negara ni, kita ambil juga peluang untuk tengok negara orang lah. So, bila mana untuk sesi santai sebelum hari bertemu Kashima Antlers tu, saya kongsikan penyokong Johor ada yang bergerak hari ni, saya dah ada di sini, kita kongsikan lah. Masa santai tu kita kongsikan, ni negara jiran macam ni, bersihnya negara Jepun tu, benda tu. So bila orang follow OFK ni bukan bola sepak dia cerita. So bila kita let out jiwa kita tu, penulisan kita tu, benda tu sampai ke hari Kashima. Hari Kashima tu maknanya waktu tu bulan Mac ke April lebih kurang tu 2019. Masa tu kongsilah apa yang berlaku di Stadium Kashima dengan cara penyokong Jepun, macam mana diorang bersatu hati. Walaupun yelah saya akui memang Kashima tu kuat kan, dan kami pun kalah waktu tu kan. Tapi orang nak tahu, kita tahu kita pergi jumpa negara Jepun tu, kalah menang tu bonus lah. Tapi kita tahu level kita kat mana. Tapi orang nak tahu pengalaman FK di dalam stadium tu. Maksudnya masa tu Kashima yang saya betul-betul kagum adalah bila nak sesi perkenalan player yang dekat skrin tu, dibuat macam anime tu. Anime tu sangat keluar kan. Uish, best tu macam ni. Kalau Malaysia dia ni best. So masa tu waktu tu SSI belum muncul lagi kan. Baru dalam proses buatan SSI. Aku cakap ni
tak mustahil ni aku nak benda ni dekat Johor satu hari nanti kan. So bila kita kongsi pengalaman dekat public, secara public dekat laman Facebook ni, orang akan rasa macam apa yang saya rasa. So saya percaya bila orang ramai-ramai doa, benda tu jadi kenyataan kan. So macam aku pun nak lah benda macam ni, pop jadi. So jadi lah. Waktu masa kita nampak penyokong stadium Jepun ni, walaupun ramai yang tolong di Kashima tu, dia punya queue barisan tu cantik ikut line yang atas tu. Disiplin lah. Benda-benda macam tu. Instead of, sebab apa, perlawanan akan keluar live kat TV. So saya percaya penyokong-penyokong JDT di Malaysia sekalipun boleh tengok. Kita cerita benda yang orang tak nampak. Disiplin, beratur, dan seorang satu angkat banner tu, seorang satu. So bila dalam stadium, dia orang semua angkat banner tu. Jadi serentak lah. Pengalaman-pengalaman tu saya share 2019. Lepas tu saya pergi ke Changwon. Lepas tu JDT menentang apa nama kelab tu, tapi di South Korea lah. So right after that, sampai juga masa saya pernah kongsi dengan awak sebelum ni, waktu 2019 bulan Jun 2019. Waktu itu hari keputeraan dulu yang awak mula Tengku Bangsa Johor. Dan laman page Johor Satu Tigers ada buat satu pertandingan video pendek. Maknanya kalau siapa boleh kongsikan pengalaman sebagai seorang penyokong di dalam sebuah video pendek, dia akan memenangi satu slot bermain di malam JDT All Stars.